Jadi ke dalam peraturan kualiti alam sekeliling buangan terjadual 2005, di bahagian peraturan 2 iaitu tafsiran, buangan terjadual artinya apa-apa buangan yang termasuk dalam kategori buangan yang disenaraikan dalam jadual pertama. Okey, bila kita dah dapat maklumat begitu, kita kena tahu juga apakah ciri-ciri buangan terjadual. Jadi antara yang melibatkan ciri-cirinya adalah termasuk jenis yang mudah menyala, mudah terbakar. Okey, itu adalah pertama. Yang kedua adalah mengekis. Kemudian ada toksik, lepas tu mudah bertindak balas dan juga mudah berjangkit. Itulah ciri-ciri buangan terjadual. Okey, dan tadi saya dah sebut berkenaan jadual pertama. Apakah itu jadual pertama? Sebenarnya jadual pertama ini di bawah peraturan kualiti alam sekeliling buangan terjadual 2005 telah dinyatakan bahawa terdapat 5 kategori dan 77 kod buangan terjadual. Setiap satu buangan itu ada satu kod yang tertentu. Jadi kalau kata tuan-tuan dan puan-puan nak tengok lebih lanjut, saya sertakan link bersama-sama ini untuk rujukan. Okey, dan boleh tengoklah apa kod-kod yang terdapat dalam yang dikatakan buangan terjadual tersebut. 5 kategori buangan terjadual, iaitu kita tengok kepada SW1. SW bermaksud schedule waste ataupun kod buangan terjadual. Kalau untuk siri yang SW1 ni, dia lebih kepada buangan logam dan buangan berasaskan logam. Okey, kemudian kita pergi pada SW2. Sirinya adalah buangan yang mengandungi terutamanya juzuk tidak organik yang mungkin mengandungi logam dan bahan organik. Kalau siri yang ketiga, SW3, buangan yang mengandungi terutamanya juzuk organik yang mungkin mengandungi logam dan bahan organik. Dan siri keempat, buangan yang mungkin mengandungi sama ada juzuk tidak organik atau organik. Manakala untuk siri yang kelima adalah buangan-buangan yang lain. Okey, kita pergi kepada setiap satu siri ini untuk kita lebih memahami contoh-contoh buangan terjadual yang terhasil dan bagaimana kita nak letakkan dalam kod yang tertentu. Okey, contoh saya ambil kepada yang kategori siri pertama dahulu, iaitu buangan logam dan buangan berasaskan logam. Kalau tengok kepada SW110, okey, schedule waste code dia adalah 110, iaitu adalah e-waste, iaitu di mana pemasangan elektrik dan elektronik tercemar dengan logam-logam berat, termasuk kadmium, raksa, plumbum, nikel, kromium, kuprum, litium dan sebagainya. Ini kita kategorikan sebagai SW110, iaitu e-waste. Okay, dan kita pergi kepada SW102, iaitu buangan bateri asid plumbum. Selalunya benda-benda ni tuan-tuan dan puan biasa tengok, iaitu daripada bateri-bateri kereta, kenderaan, lori dan sebagainya. Dan of course kita ada SW104, contoh seperti buangan yang mengandungi merkuri. Jadi kalau kata tengok lampu yang kita ada di pejabat di rumah, itu semua adalah buangan jika dibuang tergolong dalam buangan terjadual. Okey, untuk siri yang kedua, SW2, buangan yang mengandungi terutamanya juzuk tidak organik yang mungkin mengandungi logam dan bahan organik. Contoh buangan yang terhasil ni adalah daripada contohnya kita ambil enap cemar, SW204, iaitu enap cemar yang mengandungi logam berat, yang mana dia banyak terhasil di loji-loji rautan air ataupun di sistem pengolahan effluent, okay, ataupun wastewater treatment plant. Okay, selalunya apabila kita buat treatment, air sisa tersebut dia akan menghasilkan sludge ataupun enap cemar. Okay, kita pergi kepada SW205, iaitu buangan gypsum. Buangan gypsum banyak terhasil daripada loji-loji jana kuasa dan juga daripada industri kimia. Dan kemudian SW206 adalah buangan asid tidak organik terpakai. Kebanyakannya didapati daripada industri kimia dan juga daripada makmal-makmal. Okay, terusnya kita pergi kepada kategori SW3, yang mana buangan yang mengandungi juzuk organik yang mungkin mengandungi logam dan bahan tidak organik. Okey, contohnya adalah seperti kita ambil SW301, iaitu asid organik terpakai. So banyak industri yang melibatkan daripada untuk penggunaan asid ini akan menghasilkan buangan yang sedemikian. Dan SW303, kita ada buangan pelekat atau glue yang mengandungi pelarut organik, terutamanya banyak dihasilkan di daripada kedai-kedai perabot. Okey, dan SW308, enap cemar dari kapal tangki minyak. Jadi kalau kata SW308 ni daripada kapal-kapal tangki yang sebesar. Okey, seterusnya berkenaan siri ataupun bahagian SW4, iaitu buangan yang mungkin mengandungi sama ada juzuk tidak organik atau organik. Okey, contoh kita ambil SW417, iaitu buangan dakwat atau cat, pigment, lekuer pewarna atau varnish.
Kalau ada aktiviti-aktiviti pengecatan bangunan dan sebagainya, jadi buangan akan terhasil dari situ. Alright. Kemudian kita ada SW430 iaitu bahan kimia makmal yang usang. Untuk SW seterusnya SW412 iaitu enak cemar yang mengandungi cyanida atau cyanide. Okey, ini pun ada terhasil pada industri. Dan kemudiannya SW403 dadah terbuang yang mengandungi bahan psikotropik atau bertoksik, berbahaya, karsinogenik, mutagenik dan tetragogenik. Seterusnya kategori lain adalah dikategorikan sebagai SW5 iaitu buangan-buangan lain lah. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengurusan buangan terjadual. Sebenarnya dalam perencanaan buangan terjadual dia boleh melibatkan individu sama ada domestik ataupun kepada kilang atau premis. Okey, dan of course bila ada penjanaan mesti ada penerimaan. Jadi tugas penerima ni misalnya kepada premis yang dilesenkan oleh Jabatan Sekitar yang digunakan untuk mengolah ataupun merawat atau memulihguna ataupun mengguna semula buangan tersebut ataupun melupuskan. Alright, kita pergi kepada pengeluar buangan dahulu. Tafsirannya dalam Peraturan Kualiti Alam Sekeliling BT Buangan Terjadual 2005, dia menafsirkan bahawa pengeluar buangan artinya mana-mana orang yang mengeluarkan buangan terjadual. Dia boleh dikatakan sebagai individu yang mana selalunya daripada individu ini penjanaan buangan lebih kepada e-waste, electronic waste. Kalau kata di dalam rumah-rumah tuan-tuan dan perempuan, kalau ada aircon, fridge, TV, laptop, komputer, telefon bimbit yang sudah lama ataupun nak buang, maka dia dikategorikan sebenarnya sebagai buangan terjadual SW110 dan perlu dilupuskan dengan sepatutnya. Jadi kalau kata contoh dah ada buangan tersebut, dia bukan orang kata macam kena buang dalam sampah biasa. Apa yang tuan-tuan dan perempuan boleh buat adalah kumpulkannya, kemudian dihantar kepada pusat pengumpulan yang berdaftar. Selalunya pusat pengumpulan yang berdaftar ini terdiri daripada kumpulan orang yang di-recognize sebagai Jabatan Alam Sekitar, terutamanya seperti pihak berkuasa tempatan atau PBT, kemudian non-governmental organisation, NGO, program-program campaign yang dibuat oleh universiti, sekolah dan sebagainya. Kemudian ada syarikat-syarikat swasta yang tertentu dan juga pengeluar produk itu sendiri. Maksudnya apabila tuan-tuan dan perempuan membeli produk tersebut, akan ada satu agreement yang mana kita akan sign bahawa pengeluar produk akan menerima kembali buangan tersebut jika nak dibuang. Itu pun adalah satu-satu kaedah lah. And then of course fasiliti yang dilesenkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Alright, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana tuan-tuan perempuan nak menguruskan buangan individu ini, boleh melayari laman web kami di portal pengurusan buangan terjadual e-waste. Jadi saya sertakan link di sini untuk memudahkan tuan-tuan perempuan mencari di manakah pusat-pusat pengumpulan yang berdekatan. Okey, dalam keadaan COVID kita ini lebih sesuai kalau kita mencari yang premis yang berdekatan. Okey, seterusnya kita pergi kepada pengeluar buangan daripada premis. Okey, untuk pengeluar buangan daripada premis, antara perkara atau langkah yang paling penting kepada premis-premis yang baru, kita perlu lihat kepada premis tersebut mesti mengidentifikasi buangan terjadual yang dihasilkan. Okey, kaedahnya adalah melalui pengkelasan. Kemudian dia perlu tahu kod buangan terjadual, buangan yang dihasilkan seperti di dalam jadual pertama Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Buangan Terjadual 2005. Okey, setelah itu merupakan langkah pertama. Langkah kedua adalah membuka akaun e-Swiss JAS. Okey, kepada yang dah biasa mendengar perkataan e-Swiss ni, dia sebenarnya yang paling penting sekali adalah untuk membuka akaun tersebut, tuan-tuan dan perempuan perlu memohon nombor fail DOE daripada JAS negeri yang berhampiran. Sebenarnya untuk kita login dalam akaun e-Swiss tersebut, penggunaan login daripada nombor fail DOE itu akan membantu. Okey, jadi mohon kepada JAS negeri yang berhampiran untuk dapatkan nombor tersebut. Kemudian menggunakan nombor fail DOE untuk mewujudkan akaun e-Swiss. Misalnya kita nasihatkan dua lah, satu akaun admin dan satu lagi adalah person in charge. Okey, kemudian perkara yang seterusnya, tuan-tuan dan perempuan bila dah ada akaun e-Swiss perlu mengisi maklumat yang berkaitan dalam e-Swiss. Yang paling penting saya nak tekankan adalah waste characteristic. Kepada pengeluar buangan, ini adalah perkara yang wajib.
Okey, sekarang kita dah ke arah mengetahui dengan lebih spesifik apakah buangan, apakah kandungan komposisi buangan tuan-tuan dan puan-puan tersebut. Dan seterusnya adalah melantik competent person atau orang yang berwibawa yang mendapat pensijilan daripada jawatan sekitar. Jadi dengan adanya competent person ini, dia akan membantu syarikat atau premis atau kilang tuan-tuan dan puan-puan untuk melaksanakan apa-apa perkara yang berkaitan dengan jabatan alam sekitar dan juga perundangan atau akta perintah dan sebagainya. Jadi dinasihatkan setiap industri perlu ada competent person atau orang yang berwibawa. Okey, seterusnya selepas selesai semua maklumat telah diisi, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh mengenal pasti premis yang akan menerima buangan terjadual. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada, kalau kita lihat kepada peraturan dan sebagainya, saya lebih kepada peraturan-peraturan yang ada untuk melebihkan kita dekat dengan apa yang sebenarnya tujuan pengurusan buangan terjadual ini dilaksanakan. Okey. Contoh, peraturan 3, pemberitahuan tentang pengeluaran buangan terjadual. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang mana mengeluarkan buangan terjadual, hendaklah dalam masa 30 hari dari tarikh pengeluaran buangan terjadual memberitahu Ketua Pengarah tentang kategori dan kuantiti baru buangan terjadual yang dikeluarkan. Jadi benda ni sebenarnya kalau ikutkan maklumat-maklumat tersebut, kita boleh isi dalam eSwiss. Okey, dalam akaun eSwiss kita. Dan ini adalah merupakan notifikasi, okey, yang wajib. Jadual kedua yang saya maksudkan tadi adalah jadual berkenaan pemberitahuan buangan terjadual. Ini adalah borang yang akan tertera semua maklumat tuan-tuan dan puan-puan sekiranya telah diisi dalam akaun eSwiss. Okay? Alright. Ini adalah akaun eSwiss yang saya katakan tadi. eSwiss adalah Electronic Shadow Waste Information System dan semua maklumat yang berkaitan dengan penjanaan buangan daripada tuan-tuan dan puan-puan boleh dimasukkan ke dalam sistem ini. Alright. Dalam peraturan 4, kita pergi kepada peraturan 4, pelupusan buangan terjadual. Okey, saya tekankan di sini betapa pentingnya tuan-tuan dan puan-puan yang menjana buangan terjadual perlu memastikan buangan ini dilupuskan di premis yang ditetapkan atau premis yang dilesenkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Kalau tidak dibenarkan, tuan-tuan dan puan-puan membuang merata-rata ataupun menempatkan dia ke premis yang lain tanpa kebenaran daripada Ketua Pengarah Alam Sekitar. Okey. Kalau kata ada penjanaan berkenaan dengan buangan tersebut, apa yang penting tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu siapakah premis-premis yang ditetapkan atau dilesenkan. Kaedah dia adalah mudah sahaja, tuan-tuan dan puan-puan boleh tahu melalui sistem eSwiss itu sendiri. Maksudnya kalau pergi dekat eSwiss, kita buka mainframe dia, dashboard dia, tak perlu login pun. Dekat atas tu, dekat bahagian kanan sedikit ada facility list. Okey? Tekan dekat kanta tu, dia akan keluar semua maklumat apa yang diperlukan oleh kita untuk kita tahu dekat mana apa company yang atau premis yang dikatakan dilesenkan. Kita boleh tahu dekat state mana atau negeri mana, kawasan mana, jenis-jenis buangan yang kita nak buang. Jadi dia akan senaraikan semua maklumat ataupun semua company yang menguruskan buangan tersebut. Okey, yang dah dilesenkan oleh Jabatan Sekitar. Itu antara maklumat yang saya boleh kongsikan di sini. Okey, kita pergi kepada peraturan 6 iaitu pemulihan kembali bahan atau hasil daripada buangan terjadual. Okey, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, pemulihan kembali ni atau recovery bahan atau hasil daripada buangan terjadual hendaklah dibuat di premis yang ditetapkan atau di kemudahan-kemudahan pemulihan kembali di tapak sahaja. Maksudnya, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada buangan yang kata ada nilai dan boleh digunakan semula, okey, pengeluar ataupun tuan-tuan puan-puan, saya panggil pengeluar buangan lah ya, boleh mengadakan satu teknologi di dalam premis untuk memperoleh kembali buangan tersebut. Okey, tetapi sisa-sisa daripada pemulihan kembali bahan atau hasil daripada buangan terjadual hendaklah diolah atau dilupuskan di premis yang ditetapkan. Jadi kalau kata walaupun tuan-tuan dan puan-puan dah membuat recovery kepada buangan tuan-tuan dan puan-puan sendiri, residu yang terhasil perlu dihantar melalui pengangkut, pembawa atau kenderaan
yang dilisingkan di bawah premis yang ditetapkan, yang dilisingkan oleh JAS, kemudian dihantar terus kepada premis yang ditetapkan. Premis yang dilisingkan, misalnya pemulihan kembali luar tapak. Alright, untuk peraturan 7, peraturan kualiti alam sekeliling buang terjadual 2005, kita ada permohonan bagi pengurusan khas buang terjadual. Jadi permohonan ni special sikit, kita pun panggil dia special management. Jadi untuk special management ni atau pengurusan khas ni, seseorang pengeluar buangan boleh memohon kepada ketua pengarah secara bertulis untuk membolehkan buangan terjadual yang dikeluarkan daripada kemudahan atau proses tertentu mereka dikecualikan daripada diolah, dilupuskan atau diperoleh kembali di premis atau kemudahan selain di premis yang ditetapkan atau kemudahan pengolahan atau pemulihan kembali di tapak. Secara rumusannya, yang paling penting kita buatkan satu peraturan ini adalah tujuan dia untuk memberi pilihan kepada pengeluar buangan untuk mengolah, memperoleh kembali atau recovery, untuk melupus selain daripada premis yang dilisingkan oleh JAS, premis yang ditetapkan, jika terbukti buangan tersebut tidak mempunyai kesan buruk kepada manusia dalam sekitar. Contoh-contoh buangan terjadual. Itu ada orang kata, buangan terjadual, sometimes dia kata waste to money, which is true. Kalau kita tengok kepada buangan terjadual ni, sebenarnya buangan tersebut ada nilai. Daripada segi boleh dijadikan sebagai bahan bakar alternatif, iaitu buangan yang mempunyai calorific value. Seperti contoh minyak terpakai, larut terpakai, kain, kertas semua, ink, cat terpakai. Jadi dia ada value di situ. Kemudian salah satu yang boleh dijadikan nilai kepada buangan terjadual adalah bahan mentah alternatif. Yang mana digunakan untuk membuat simen, bata, baja, pelet, plastik, ada juga aggregate. Jadi akhir sekali, ada buangan terjadual setelah kita lihat dan teliti pada permohonan, kandungannya, boleh dilupuskan di tapak perusahaan sanitari. Tetapi tak semua, kita tengok kepada kandungan dia, logam-logam berat dia, sama ada dia akan memberi impak pada sekitar ataupun tidak. Kalau tak ada impak, kita boleh hantar ke tapak perusahaan sanitari. Jadi secara rumusannya, secara deskriptifnya adalah bagi pengeluar buangan, dia perlu memohon kepada Jabatan Alam Sekitar Ibu Pejabat untuk pengurusan khas, iaitu di bawah peraturan 7 dengan mengikut garis panduan, iaitu Guideline for the Application of Special Waste Management ataupun Special Management. Yang mana link saya telah sharekan di sini. Tuan-tuan dan puan-puan boleh download ataupun muat turun dokumen tersebut dan melihat kepada apakah keperluan untuk permohonan berdasarkan peraturan 7 ini. Dan fee pemprosesan adalah sebanyak RM300. Jika permohonan tuan-tuan dan puan-puan berjaya diluluskan, maka buangan terjadual tersebut akan diberi kebenaran bertulis untuk dikendalikan di kemudahan selain daripada premis yang ditetapkan. Tetapi jika permohonan tuan-tuan dan puan-puan ditolak, maka buangan tersebut perlu dihantar ke premis yang ditetapkan atau dilisingkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Alright, ini adalah jenis-jenis produk yang dikeluarkan hasil daripada buangan terjadual daripada premis yang lain. Boleh dikatakan untuk tahun 2020 sebanyak 2.5 juta lebih daripada buangan terjadual daripada pengurusan khas yang kita gunakan semula untuk menghasilkan produk. Antaranya adalah contoh, saya ambil contoh bata. Dia menggunakan SW204 iaitu enak cemar, logam hidroksida, dan juga SW104 iaitu bottom ash dari loji jana kuasa yang digunakan semula untuk menjadikan bata-bata. Ada juga yang menjadikan aggregate, paperboard, baja, pasu plastik, tile, precast dan sebagainya. Jadi sesuai dikatakan buangan sebenarnya ada juga buangan yang bernilai yang boleh diguna semula atau recover balik dan diguna pakai dalam produk yang lain. Alright, kita pergi kepada Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Buangan Terjadual 2005, di mana Peraturan 8 menyatakan tanggungjawab pengeluar buangan. Kalau kita lihat, sebenarnya setiap pengeluar buangan bertanggungjawab untuk memastikan bahawa buangan terjadual yang dikeluarkan olehnya di-store dengan baik, diolah di tapak, diperoleh kembali di tapak
bahan atau hasil daripada buangan terjadual itu atau dihantar dan diterima di premis yang ditetapkan untuk pengolahan, pelupusan atau pemulihan kembali bahan atau hasil daripada buangan terjadual. Jadi yang saya merahkan itu adalah yang paling penting sebabnya tujuan pengeluar buangan, tuan-tuan dan puan-puan, perlu pastikan kalau kata buangan itu keluar daripada premis, dia bukan hanya sekadar keluar sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan perlu pastikan dia diterima oleh premis yang dihantar tersebut. Okey, premis yang menerima. Jadi ini adalah kaedah atau cara-cara untuk kita mengelakkan daripada insiden ataupun kes-kes pelupusan haram yang berlaku di dalam negara. Okey, itu adalah tanggungjawab yang paling utama. Okey, yang keduanya iaitu Peraturan 8/2, tiap-tiap pengeluar buangan hendaklah memastikan bahawa buangan terjadual yang mengalami pergerakan atau pemindahan dibungkus, dilabel dan diangkut mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah. Okey, kita pergi kepada Peraturan 9, Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Buangan Terjadual 2005 yang kita kaitkan dengan pensetoran pengeluaran buangan. Okey, dalam Peraturan 9/1, buangan terjadual hendaklah distorkan dalam bekas-bekas yang sesuai dengan buangan terjadual yang hendak distorkan, yang tahan lasak dan boleh mencegah pertumpahan atau kebocoran buangan terjadual ke alam sekeliling. Jadi bekas yang menyimpan buangan terjadual mestilah bersesuaian dengan buangan terjadual yang akan di-store, iaitu daripada segi sudut kimianya, sama ada buangan yang kita ada tu mudah terhakis, terbakar dan meletup, adakah sesuai diletakkan dalam bekas-bekas yang sepatutnya. Okey. Kemudian kita kena lihat juga daripada segi sama ada bersesuaian dengan kuantiti, iaitu berat dan isi padu. Andai kata contoh saya ada buangan liquid, adakah sesuai letak dalam jumbo bag atau beg plastik? Tak sesuai kan? Jadi itu antara perkara yang kita mesti mengambil berat dan melihat kepada kesesuaian dia. Kemudian kita melihat kepada bekas-bekas yang tahan lasak dan juga bekas-bekas yang boleh cegah kebocoran atau tumpahan. Okey, contoh saya letak dalam gambar-gambar kat bawah ni adalah jenis-jenis bekas yang selalu digunakan untuk menyimpan buangan terjadual. Antaranya seperti flexible intermediate bulk containers atau kita panggil jumbo bags. Okey, sesuai untuk buangan yang kering, ya, yang bukan liquid, lebih kepada yang pepejar. Kemudian kita ada bangho drum plastik. Okey, kemudian kita ada bangho drum steel. Okey, untuk bangho drum plastik ni sesuai kepada yang jenis buangan yang berasid atau beralkali. Berbanding dengan bangho drum steel, kalau kita gunakan steel untuk simpan asid dan sebagainya, dia akan mengakis steel tersebut. Okey. Kemudian kita ada open top drum with cover and clamp steel, kemudian open top drum with cover and clamp plastik. Juga kita ada IBC tank ataupun intermediate bulk container. Alright. Seterusnya, saya sebut lagi berkenaan pensetoran buangan terjadual. Okey. Dalam Peraturan 9/4, kawasan-kawasan bagi pensetoran bekas-bekas itu hendaklah direka bentuk, dibina dan disenggarakan dengan secukupnya, mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah untuk mencegah pertumpahan atau kebocoran buangan terjadual ke alam sekeliling. Ini adalah hasil gambar daripada pemeriksaan JAS yang mana buangan-buangan tersebut diletakkan sesuka hati. Ada tempat, tapi itulah dalam keadaan yang agak membimbangkan lah. Dia akan mencemarkan alam sekitar, terutamanya tanah-tanah. Okey. Antara yang saya boleh bangkitkan di sini, contoh-contoh buangan terjadual yang di-store dengan tidak baik, okey, adalah disebabkan apabila diletakkan dalam keadaan bertingkat, melebihi tingkat, kemudian tidak berbumbung dan selain daripada itu menyebabkan tempat penempatan buangan tersebut menggunakan bekas yang tak sesuai, menyebabkan berlakunya kebocoran, kakisan sehingga melibatkan tumpahan masuk ke dalam alur air dan juga longkang-longkang. Jadi kalau disebabkan pensetoran yang tidak baik dengan tempat yang kotor, terdedah, tidak berbumbung, jadi dia mengakibatkan pencemaran kepada alam sekitar. Okey, ini adalah contoh-contoh gambar yang mana kita boleh nampak ketidaksesuaiannya dan juga apabila diubah lebih sesuai untuk menyimpan buangan tersebut. Okey, bagi Peraturan 9 juga, di dalam kurungan 5, mana-mana orang boleh menstorkan buangan terjadual yang dikeluarkan olehnya selama 180 hari
atau kurang selepas pengeluarannya dengan syarat bahawa A. Kuantiti buangan terjadual dikumpulkan di tapak hendaklah tidak melebihi 20 metrik tan, dan B. Ketua pengarah boleh pada bila-bila masa mengarahkan pengeluar buangan menghantar mana-mana buangan terjadual untuk diolah, dilupuskan atau diperoleh kembali bahan atau hasil daripada buangan terjadual itu setakat satu kuantiti yang ketua pengarah fikirkan perlu. Okey, secara kesimpulannya, apabila buangan terjadual berada dalam 180 hari dalam tempat penyimpanan atau 20 metrik tan yang dikumpulkan dalam tapak atau atas arahan ketua pengarah alam sekitar, maka dia perlu keluarkan, iaitu pengeluar buangan perlu mengeluarkan buangan tersebut daripada simpanan, dihantar menggunakan pengangkut yang dilesenkan oleh JAS, kemudian kepada premis yang ditetapkan yang dilesenkan oleh JAS. Okey. Itu maksud peraturan tadi. Okey, untuk peraturan 9/6 pula, seseorang pengeluar buangan boleh memohon kepada ketua pengarah secara bertulis untuk menstorkan buangan terjadual melebihi 20 metrik tan. Jadi sekiranya terdapat apa-apa isu di premis kilang tuan-tuan dan perempuan, permohonan seperti ini boleh dikemukakan terus kepada Jabatan Alam Sekitar. Okey. Dan pada peraturan 9/7, jika ketua pengarah berpuas hati dengan permohonan yang dibuat di bawah peraturan 6, ketua pengarah boleh memberikan kebenaran bertulis sama ada dengan syarat atau tanpa syarat. Okey. Alright. So kita pergi kepada peraturan kualiti alam sekeliling, alam sekitar, buangan terjadual 2005, peraturan 10 iaitu perlabelan buangan terjadual. Okey, untuk pelabelan ini dalam peraturan 10/1, tarikh bila buangan terjadual dikeluarkan buat kali pertama, nama, alamat dan nombor telefon pengeluar buangan hendaklah dilabelkan dengan jelas atas bekas-bekas yang digunakan untuk menstorkan buangan terjadual tersebut. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, dalam kita punya peraturan dan panduan semua kita dah letakkan spesifikasi yang jelas label buangan terjadual. Okey, ini adalah contoh spesifikasi, ini adalah maklumat berkenaan spesifikasi tersebut, bagaimana kita letak pelabelan dan sebagainya. Okey, isu yang berlaku semasa Jabatan kita buat pemeriksaan, ada beberapa tempat atau penstoran di mana kita lihat pada bekas-bekas ni ada yang tak ada langsung label. Okey, sehingga menimbulkan keadaan mencurigakan. Okey, ada juga keadaan-keadaan label yang kotor, yang tak nampak langsung pun pengisian maklumat tarikh, kuantiti, apakah buangan tersebut. Jadi itu akan bukan sahaja menyebabkan susahnya untuk kita menguruskan buangan tersebut, anda kata berlaku apa-apa keadaan kebakaran, kebocoran yang mana datang bomba untuk membersihkan, dia tak tahu apa buangan itu. Jadi akan ada timbul isu di tapak sekiranya tak diuruskan dengan betul. Okey, untuk peraturan 10 juga, bila tarikh pengeluar buangan hendaklah menyimpan inventory buangan terjadual. Jadi bagi pihak pencana buangan, tuan-tuan tahu penghasilan apa jenis buangan dan sebagainya, segala maklumat tersebut perlu direkodkan dalam inventory. Okey, kalau kita lihat kepada jadual kelima, memang kita dah ada inventory tersebut, cuma isi saja, tapi kena pastikan inventory tersebut atau rekod tersebut adalah bersih, mudah lihat, jelas dan lengkap. Ada yang kita terima dan kita tengok maklumat ataupun inventory atau rekod yang kita dapat kotor, tidak dilengkapkan dengan maklumat yang betul, kemudian berlakunya macam kata something yang maklumat yang tak tepat. So benda tu patut dielakkan. Okey. Bagi peraturan buangan terjadual 2005, peraturan 12 iaitu maklumat hendaklah diberikan oleh pengeluar buangan, kontraktor dan penduduk premis yang ditetapkan. Okey, ini adalah peraturan yang sangat penting yang mana saya nak kongsikan di sini. Tujuan utama peraturan 12 adalah selaras dengan prinsip cradle to grave. Okey, maksudnya kita akan adakan rekod dokumentasi pergerakan buangan terjadual tersebut. Dan tujuan seterusnya adalah untuk memantau pergerakan buangan terjadual dari pengeluar buangan kepada penerima dan memastikan buangan terjadual diangkut dan diterima dengan selamat di premis penerima agar kita dapat mencegah berlakunya pelubusan haram buangan terjadual. Okey, jelas kat sini bahawa perlunya rekod untuk memantau pergerakan buangan tersebut daripada A sampai Z. Okey.
Jadi untuk kita memantau pergerakan ni, kita perlulah mengisi nota consignment. Okey. Dalam nota consignment ni ada 3 bahagian. Kalau bahagian pertama sebenarnya dia adalah untuk dilengkapkan oleh pengeluar buangan terjadual, iaitu maklumat-maklumat mengenai identiti pengeluar buangan, iaitu nama, kategori buangan tersebut. Semua maklumat ni mesti ada dalam nota consignment tersebut. Dan bahagian kedua adalah diisi atau untuk dilengkapkan oleh kontraktor pengangkut buangan terjadual. Jadi kontraktor pengangkut ini, antara maklumat yang perlu diisi adalah maklumat identiti kontraktor terbabit. Kemudian maklumat kenderaan, pemandu dan sebagainya. Pemandu tu siap nama dan juga IC. Kemudian untuk yang kenderaan, nombor plate. Okey. Alright, dan bahagian ketiga untuk dilengkapkan oleh penerima buangan terjadual, iaitu maklumat berkenaan kemudahan, maklumat mengenai operasi, sama ada dia mengadakan pemulihan kembali atau pelupusan dan sebagainya. Kemudian kuantiti buangan yang diterima. Sebabnya selalunya kuantiti, kalau kita buat pemeriksaan, dia perlulah tally. Maksudnya pengeluar buangan keluarkan 2 metrik tan. Yang menerima perlu katakan 2 metrik tan juga. Jika pengeluar buangan keluarkan dalam 10 metrik tan tetapi menerima adalah 8 metrik tan, ke mana pergi 2 metrik tan yang lain? So jadi kita nak elakkan kes-kes ataupun pelupusan haram, inilah kaedahnya dan dia mestilah maklumat tu tally. Okey. Kemudian of course kita akan ada tantangan orang yang bertanggungjawab. Okey. Untuk makluman, sekarang nota consignment dulu kita buat secara manual, tapi sekarang semua nota consignment dijana oleh e-consignment melalui sistem eSwiss. Jadi saya sharekan website eSwiss di sini. Dia perlu diisi oleh pengeluar buangan secara atas talian lah. Okey. Kalau kita lihat kepada nota consignment tadi, pengeluar buangan akan mengisi bahagian 1 dan 2 jadual ke-6, borang dalam aplikasi e-consignment dan mencetak salinan tersebut dan memberikannya kepada kontraktor, iaitu pengangkut bersama-sama dengan buangan. Okey, kontraktor yang mengangkut, okey, yang ada kenderaan lori dan sebagainya, dia akan mengangkut buangan itu bersama-sama dengan satu salinan nota consignment dan dia akan hantar kepada penerima buangan. Jadi penerima buangan ni adalah premis yang ditetapkan oleh Jabatan Hospital yang dilesenkan dan dia akan menerima buangan tersebut dengan salinan cetakan e-nota consignment dan akan mengemaskini rekod e-nota consignment dalam sistem aplikasi laman web. Kemudian pengeluar buangan, kontraktor ataupun pengangkut dan juga penerima buangan, iaitu premis yang dilesenkan, akan mendapat cetakan e-nota consignment yang lengkap daripada sistem aplikasi web ataupun eSwiss. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan, bagi sistem eSwiss ni yang paling penting adalah ketepatan data. Okey, cuba elakkan kecuaian, kesilapan memasukkan data. Sepatutnya kita harapkan orang yang kompeten atau orang yang berwibawa dalam setiap industri membantu untuk memasukkan data dengan tepat dan betul. Okey, adalah menjadi kesalahan kalau kata ada berlaku kecuaian di situ. Sebab kita menerima banyak permohonan untuk pembetulan data dan sebagainya setiap hari. Okey. Alright. Kita pergi kepada peraturan 13, iaitu buangan terjadual yang diangkut di luar premis pengeluar buangan hendaklah disertakan dengan maklumat. Tadi kita lebih kepada administration, yang mana kita gunakan sistem eSwiss untuk memaklumkan pergerakan buangan terjadual. Kali ini untuk pengangkutan buangan terjadual tersebut on ground, apa yang perlu adalah pengangkutan buangan terjadual mesti disertai dengan maklumat berkenaan buangan tersebut. Okey, pengeluar buangan dikehendaki menyediakan maklumat buangan mengikut jadual ke-7 kepada kontraktor bersama-sama buangan. Ini adalah jadual ke-7 yang mana ia adalah seperti waste card. Okey, dia akan maklumkan atau guideline kepada pihak bomba sekiranya berlaku apa-apa insiden semasa pergerakan buangan terjadual tersebut, semasa penghantaran. Jika berlakunya insiden yang mana melibatkan tumpahan, kebocoran atau letupan dan sebagainya, pihak bomba melalui waste card ni dia akan tahu apakah jenis buangan dan apakah kaedah yang terbaik untuk memadamkan letupan, memadamkan api dan juga membersihkan pencemaran tersebut. Okey. Alright, untuk peraturan yang seterusnya iaitu di bawah peraturan kuantitas sekeliling buangan terjadual 2005, peraturan 14, pertumpahan atau pelepasan tidak sengaja. Jadi jika dalam peraturan 14/1 sekiranya terjadi apa-apa pertumpahan atau pelepasan tidak sengaja, apa-apa buangan terjadual, kontraktor yang bertanggungjawab bagi buangan itu hendaklah dengan serta-merta
memaklumkan ketua pengarah tentang kejadian tersebut. Jadi jika berlaku apa-apa insiden, kepentingan untuk maklumkan kepada ketua pengarah serta-merta ini agar kita dapat membendung atau membersihkan atau mengurangkan pertumpahan yang berlaku, di samping menjalankan kajian untuk menentukan kesan pertumpahan kepada alam sekeliling. Dan yang paling pentingnya, kepada pengeluar buangan, dia perlu membantu dalam menyediakan kepakaran dalam operasi pembersihan. Sebab kalau kata buangan yang daripada domestik ataupun buangan organik yang tidak berbahaya, tak ada isu untuk pembersihan. Tetapi apabila melibatkan buangan terjadual yang mungkin ada mudah terbakar, mudah meletup, mudah mengakis dan sebagainya, dia perlukan kaedah yang special atau khas untuk menguruskan pertumpahan ataupun insiden kebocoran dan sebagainya. Okey. Untuk peraturan kualiti alam sekeliling buang terjadual 2005, iaitu di bawah peraturan 15, perjalanan latihan. Jadi ini adalah wajib kepada semua pengeluar buangan yang perlu memastikan semua pekerjanya yang terlibat dalam pengenalpastian, pengendalian, perlabelan, pengangkutan, penstoran dan tindak balas semasa tumpahan atau pelepasan buangan terjadual menghadiri program latihan. Ini kita boleh dapatkan daripada contoh latihan-latihan yang diberi oleh pihak Institut Alam Sekitar Malaysia atau IMAS di bawah Jabatan Alam Sekitar. Semua kursus-kursus yang melibatkan contoh pensijilan kompetensi, semua antara yang untuk memastikan latihan ini berlangsung. Okay. Alright. Bagi pengeluar buangan, kita masuk kepada kategori yang menerima buangan. Okey, kalau katakan bila dah ada pengeluar buangan, maksudnya kita akan hantar kepada penerima buangan, siapakah mereka ini? Jadi untuk penerima buangan di bawah peraturan 2, peraturan kualiti alam sekeliling buangan terjadual 2005, tafsiran penerima buangan ataupun kita panggil premis yang ditetapkan. Artinya premis yang ditetapkan oleh Perintah Kualiti Alam Sekeliling, premis yang ditetapkan kemudahan pengolahan dan pelupusan buangan terjadual 1989. Jadi tafsiran ini termaktub di bawah perintah yang dinyatakan tadi. Dan siapakah mereka? Mereka ini adalah premis yang dilesonkan, iaitu daripada in terms of dia mempunyai fasiliti, iaitu kemudahan pemulihan kembali luar tapak, kemudahan incinerator, kemudahan pengolahan luar tapak, kemudahan penstoran luar tapak dan tapak pelupusan selamat. Dan semua fasiliti ini perlulah dilesonkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Okey. Untuk makluman tuan-tuan perempuan, dalam kita memberi lesen kepada premis yang ditetapkan ini, dia akan ada minimum 2 lesen. Okey. Dan ada maksimum banyaklah. Okey. Untuk yang lesen yang pertama tu, mungkin dia adalah fasiliti. Fasiliti tu mungkin dia ada incinerator, kemudian dia ada fasiliti pemulihan kembali. Jadi dia ada beberapa lesen kat situ. Tapi yang satu lesen lagi yang paling penting adalah lesen pembawa. Di mana di bawah Perintah Kualiti Alam Sekeliling, pembawa yang ditetapkan buangan terjadual 2005, dia dah termaktub dalam tu bahawa pembawa-pembawa ini perlu dilesenkan. Dan premis yang ditetapkan perlu memastikan bahawa semua pembawa di bawah lesen pembawa premis yang ditetapkan itu mempunyai ataupun memasang GPS bagi tujuan pemantauan pergerakan buangan terjadual. Itu adalah perkara yang pertama. Kemudian semua kenderaan pengangkut buangan terjadual perlu mempunyai tanda pengenalan unik, logo syarikat atau nama syarikat, termasuk kepala lori. Perlu warna yang sama bagi semua lori. Jadi kalau saya sharekan kat sini, kongsikan gambar-gambar lori ataupun pengangkut buangan terjadual. Kalau kata tuan-tuan dan perempuan sendiri melihat, sepatutnya kita tahulah bila lori itu datang, oh inilah premis yang ditetapkan yang telah kita berkomunikasi lebih awal. Dia punya logo syarikat, nama syarikat, badan lori tu pun ada logo syarikat tersebut. Jadi kalau dibandingkan dengan lori-lori yang macam lori hantu tu, itu adalah something yang kalau kata tuan sebagai premis yang mengeluarkan buangan, jika nampak lori-lori seperti ini, saya nasihatkan janganlah hantar buangan atau masukkan buangan dalam lori tersebut. Kita takut akan berlakunya kes-kes lebusan haram. Okay. Alright, untuk peraturan 16, Peraturan Kualiti Alam Sekeliling buangan terjadual 2005, pengkompaunan kesalahan.
Okey, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, tiap-tiap kesalahan yang tertinggal atau keabaian untuk mematuhi atau apa-apa perbuatan yang dilakukan atau cuba hendak dilakukan yang berlawanan dengan peraturan kualiti alam sekeliling buangan terjadwal 2005 boleh dikompaun maksimum RM2,000 setiap kesalahan. Okey. So jelas kat sini kita boleh compound, jawatan kita boleh menerapkan compound sekiranya kita nampak semasa pemeriksaan berlaku kesalahan-kesalahan yang contohnya lah, okey, contoh kesalahan yang berlaku, kawasan pensetoran buangan terjadual. Okey, kesalahan yang mana jatuh di bawah peraturan 9/4 iaitu pensetoran tidak dibina dengan secukupnya mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah untuk mencegah pertumpahan atau kebocoran buangan terjadual ke alam sekeliling. Okey, contoh yang satu lagi adalah tiada riba pada bekas yang menyimpan buangan terjadual di mana kesalahan ini terjatuh di bawah peraturan 10/1 iaitu perlabelan buangan terjadual. Okey. Seterusnya, contoh lagi kesalahan lain adalah tidak mengemukakan borang pemberitahuan kepada jawatan sekitar mengenai penghasilan buangan terjadual yang baharu. Kesalahan di bawah peraturan 3 iaitu pemberitahuan tentang buangan terjadual. Kemudian yang seterusnya adalah tidak menyimpan inventory buangan terjadual iaitu kesalahan yang jatuh di bawah peraturan 11 iaitu menyimpan inventory buangan terjadual. Jadi kalau kita sebut berkenaan inventory ini, maksudnya kalau macam saya katakan tadi ada berlaku kesalahan, kecuaian, kelalaian dalam memasukkan maklumat di dalam sistem e-Swiss, itu juga boleh dikonsider sebagai satu kesalahan yang mana kita boleh ambil tindakan compound. Jadi saya nasihatkan jika boleh lah, okey, kurangkan ataupun jangan ada kesalahan semasa memasukkan data. Baca dahulu ataupun teliti dahulu maklumat yang perlu diisi dan juga kotak-kotak atau kolom yang perlu diisi agar kelalaian, kecuaian ini tidak berlaku. Okey. Dan akhir sekali, suka untuk saya berkongsi, ini adalah yang perkara yang paling utama. Jabatan Alam Sekitar memandang serius isu penempatan buangan terjadual tanpa kelulusan Ketua Pengarah Alam Sekitar yang jika sabit kesalahan di bawah Seksyen 34B Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 boleh dipenjarakan tidak melebihi 5 tahun dan denda tidak melebihi RM500,000. Jabatan Alam Sekitar juga memandang serius isu pensetoran luar tapak buangan terjadual tanpa kelulusan penilaian kesan kepada alam sekeliling oleh Ketua Pengarah Alam Sekitar yang jika sabit kesalahan di bawah Seksyen 34A Akta yang sama iaitu Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 boleh didenda tidak melebihi RM500,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya dan denda tambahan RM1,000 bagi tiap-tiap hari kesalahan diteruskan selepas satu notis disampaikan. So, itu saja pembentangan saya untuk hari ini dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.